Ayat dia. Cuba baca ayat dia sikit. Oh, man taraka tu ya. Baik. Satu bulan 10/2020 Hukum mengiringi sembahyang zuhur selepas sembahyang Jumaat. Dia absent ni. Ayat bawah dia apa dia? Ayat bawah dia. Ayat bawah maka manakala diperolehi segala salah sunnah. Oh, baik. Maka kita pelihara tu sudah. Maka kita pelihara akan kau tu dah sudah. Tu sebelum tu lagi ya? Ada ayat-ayat yang terdekat tak? Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah. Yang itu sudah. Ayat yang terhampir. Ayat-ayat sama ada ayat Arab dia. Dan sini nahyun anil munkar. Nahyun anil munkar. Amrun bil ma'ruf. Mulai ke ayat yang terdekat ada ini. Nahyun anil munkar. Tajuk dia yang terhampir adalah syarat sah Jumaat. Oh, syarat sah Jumaat belakang tu lagi ya. Ingatkan dah habis dah situ. Syarat sah Jumaat.
Baik. Nak mula dekat mana ni? Maka hasilnya pada masalah Jumaat yang berbilang pada satu negeri atau satu dusun. Itu sudah. Boleh tengok buku. Boleh tak dia mula duduk dengan paling bawah. Dekat dah. Dekat dah kan? Situ ya. Baik. Jadi kitab Jawi dia tu, kitab Jawi muka surat 20 atau 21 ya. Itu kitab Jawi lah. Kitab Rumi dia berapa tadi? 73. Muka surat 73. Rumi 73. Baik. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Doa tak baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa shur' alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi. وافتح علينا بمعرفة العلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وصلى الله على خير خلقه سيدنا مولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. بسم الله. آمين رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Baik. Maka hasilnya contoh ya. Jumpa semua? Jumpa ya. Maka hasilnya pada masalah Jumaat yang berbilang pada satu negeri atau satu dusun, ada banyak Jumaat. Tiada sunyi daripada dua perkara. Ada kalanya kerana hajat sesak, dan kerana terlalu ramai orang, kerana terlalu ramai, maka diharuskan berbilang kadar hajatnya atas qaul yang mu'tamadnya. Jadi kalau satu qaryah tu satu qaryah terlalu ramai sampai tak muat, sesak yang sangat, maka harus berbilang Jumaat. Makanya boleh Jumaat itu ada dua tempat dalam satu kawasan tu, dalam satu qaryah tu. Baik. Kalau begitu, maka sahlah segala Jumaatnya, sama ada yang dahulu atau yang kemudian atau bersamaan. Apa dia maksud yang dahulu atau kemudian atau bersamaan itu? Takbiratul ihram. Sama ada yang sana dulu takbir ke, ataupun yang sini kemudian ke, ataupun serentak sama-sama imam tu angkat takbir, maka semuanya sah Jumaat dia. Tetapi sunat diiringi dengan zuhur yang jatuh kemudian atau bersamaan. Maksud dia sunat yang mana? Yang takbir lambat ataupun takbir serentak. Kalau siapa yang takbir dulu, dia tak sunat ulang zuhur, tak sunat buat zuhur lepas tu. Tapi kalau dia takbir kemudian, ataupun dua-dua masjid itu serentak, dua tempat itu serentak takbir, tak tahu siapa dulu siapa kemudian, maka dua ini sunat ulang zuhur. Mana sunat mengiringi zuhur, ya. Sunat hukum dia. Kalau tak ulang zuhur, sah. Dia sunat sebab apa? Kerana hendak memelihara akan qaul yang tiada mengharuskan berbilang-bilang. Kenapa? Kerana ada qaul yang tidak mengharuskan berbilang Jumaat pada satu tempat. Jadi kita nak pelihara qaul itu, maknanya menghormati pendapat itu, maka sunat kita
sembahyang Zuhur selepas sembahyang Jumaat. Kalau tak buat pun tak apa, kalau buat dapat pahala. Itu sunat. Dan yang jatuh dahulunya itu haram ia iringkan Zuhur kemudian daripada Jumaatnya. Jadi maksud di sini, kalau yang takbir dulu, dia yang takbir dulu, maksud dia habis khutbah dulu, kemudian dia sembahyang Jumaat dulu, dia angkat takbir dulu, maka haram ia iringkan Zuhur kemudian daripada Jumaatnya. Ni tak boleh dia iringkan dengan sembahyang Zuhur. Siapa yang takbir dulu tak perlu, bahkan haram hukum dia. Kenapa? Kerana Jumaat dia dah cukup sah, dah cukup sempurna. Tak perlu lagi dia iringkan dengan sembahyang Zuhur. Kerana sah Jumaatnya dengan tiada khilaf lagi padanya. Pada yang mula dulu sembahyang Jumaat tidak ada khilaf. Yang khilafnya pada mana? Pada yang bersamaan takbir ataupun yang takbir kedua ataupun kemudian. Itu khilaf. Yang takbir yang mula-mula, masjid yang mula-mula, itu ataupun tempat yang mula-mula, itu tiada khilaf. Jadi dah sempurna elok, tak perlu lagi nak diulang sembahyang Zuhur. Tapi kalau tak tahu, maka sunat ulangkan sembahyang Zuhur. Maka tak kala itu tiada sah sembahyang Zuhurnya, yang kemudian daripada Jumaat. Tak sah sembahyang Zuhur dia kalau dia buat selepas sembahyang Jumaat. Jumaat yang sah tadi dengan ittifaq ulama padanya, dengan kesepakatan ulama padanya, pada kejadian itu tadi. Dan jika kita kata sebab diiringi Zuhur kemudian daripada Jumaat serta diperoleh bilangan-bilangannya, kerana banyak yang tiada tahu rukun sembahyang dan banyak yang tiada kena Fatihahnya. Maksud dia baca Fatihah pun tak berapa tepat, tak berapa betul. Supaya ihtiyat tu apa dia? Supaya mengambil cermat. Ihtiyat mengambil cermat pada ibadat. Jadi kalau dia kata sebab itu, maka adalah yang demikian itu tiada disuruh mengulangi Zuhur kemudian daripada Jumaat. Pun tak boleh juga diiringkan dengan sembahyang Zuhur. Baik, sebab adalah yang demikian itu pada bilangan-bilangannya yang dimuktabarkan oleh syarak, iaitu diperoleh orang yang kamalnya. Jadi orang yang kamalnya itu maknanya cukup bilangan 40 orang beserta imam. Kalau cukup 40 orang beserta imam, jadi tak perlulah kita nak ulang balik sembahyang Zuhur dengan sebab sangka-sangka. Sangka apa? Sangka ada dalam ramai-ramai ni yang ada yang tak tahu rukun sembahyang, ada yang tak betul baca Fatihah, tak boleh juga, pun tidak di suruh untuk ulang Zuhur. Baik, maka tiada sah Jumaatnya dengan syak pada bilangan-bilangan Jumaat muktabarnya. Maka tiada harus ia kerjakan Jumaat, tetapi haram lagi tiada sah Jumaatnya. Yang ini kalau sebab-sebab yang tadi. Sebab-sebab yang tadi cukup 40 orang. Ni situasi yang kedua. Kena tengok elok-elok. Situasi yang kedua, cukup 40 orang, tapi dalam 40 orang itu ada yang tak tahu rukun sembahyang, ada yang tak betul baca Fatihah. Jadi dikira sebagai tak cukup syarat. Bila tak cukup syarat, maka tak wajib Jumaat. Tak wajib Jumaat lah. Jadi tak payah sembahyang Jumaat. Maka sembahyang Zuhur sahaja. Tetapi haram
lagi tiada sah Jumaatnya, tak sah Jumaat sebab tak cukup syarat. Maka sembahyang zuhurnya itu wajib kemudian daripadanya. Kalau dia buat juga, maka sembahyang zuhurnya itu tadi jadi wajib pula, bukan sunat. Sebab sembahyang Jumaat tadi dah kira tak sah. Ya, faham tu? Jelas tak? Ya, maksudnya macam ni, dia ada 40 orang. Ya, 40 orang sekali dengan imam. Ya, sebab mazhab kita, mazhab Syafi'i sekurang-kurangnya 40 orang. Dalam 40 orang ni, ya, ada yang tak erti sembahyang. Maksudnya rukun sembahyang pun dia tak tahu. Lepas tu ada yang tak erti baca Fatihah. Jadi situ dah cacat. Tak cukup dah 40 orang, tak termasuk. Jadi kalau ikutkan hukumnya, tak boleh sembahyang Jumaat, tapi dia buat juga. Kalau dia buat juga, tetap Jumaat dia itu tak sah dan dia wajib ulang zuhur. Jelas tu? Jadi wajib, bukan sunat lagi dah. Ulang zuhur, jadi wajib sembahyang zuhur. Sebab Jumaat dia tadi dah rosak. Ya, Jumaat tadi dah rosak. Ya. Faham tu? Faham ya? Maka jika dikata orang hanya hamba taklid pada qaul qadim. Qaul qadim ni pendapat yang pertama Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i ada dua qaul, iaitu qaul qadim dengan qaul jadid. Ya, qaul jadid dan qaul qadim. Jadi dalam mazhab Syafi'i ada dua qaul. Jadi rata-rata memakai ataupun ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahawa yang perlu dipakai adalah qaul jadid, qaul yang baharu. Ya, qaul qadim hanya sedikit sahaja yang dikekalkan pemakaiannya dalam mazhab. Ya. Jadi dalam mazhab kita ada qaul qadim, qaul yang lama, dan juga qaul jadid. Baik, atau taklid pada satu mazhab daripada mazhab yang mengharuskan kurang bilangannya daripada 40, ataupun dia taklid pada mazhab yang lain. Contoh mazhab Hanafi 3, sekurang-kurangnya 3 orang dah kira sah Jumaat, 3 beserta imam. Itu kalau mazhab Hanafi. Ya. Maka yang demikian itu sah Jumaatnya di atas qaul itu. Tapi kalau dia kata dia taklid, dia taklid ikut mazhab lain, mungkin dia ni mengaji lah, ini orang mengaji, jenis belajar. Ya, jadi maka jadilah sembahyang zuhur kerana memeliharakan khilaf orang yang tiada mengesahkan dia. Ya, maka jadilah sembahyang zuhur kerana memeliharakan khilaf orang yang tiada mengesahkan dia, iaitu mengesahkan Jumaat. Ya. Baik, maka kita jawab katanya. Jadi Tok Syekh ni kata, adapun taklid akan qaul qadim, maka adalah qaul qadim yang mengatakan sah 3 orang ataupun 4 orang, wajib Jumaatnya itu. Khilaf ulama menyabitkan qaul itu daripada imam mazhab kita Syafi'i. Jadi khilaf ulama, ulama kata itu bukan qaul imam Syafi'i, itu khilaf. Ya, sebab apa? Qaul imam Syafi'i ialah 40 orang. Jadi itu khilaf. Ya, baik. Dan jika fardukan sabitnya qaul itu mazhab Syafi'i, katakanlah dikatakan kalaulah sabit qaul itu, maksud dia qaul yang kata 3 atau 4 orang itu daripada mazhab Syafi'i, maka tempatnya harus itu jikalau tiada di dalam dusun itu melainkan yang kurang daripada 40, tiada yang lainnya, maka hendaklah ia sembahyang Jumaat juga. Itu kalau satu tempat tu memang betul dah tak cukup sangat 40 orang, kalau ikut pendapat itulah. Ya, kalau kata sabit itu adalah pendapat mazhab Syafi'i,
maka bolehlah didirikan sembahyang Jumaat, tapi mestilah dengan berilmu, mesti kena ada tanya fatwa mufti dan sebagainya. Ya. Maka haruslah taklid ia, maka harus taklid ikut kaul tadi, sebab tiada di maujud, maksud dia tak ada cukup 40 orang sekali-kali padanya. Maka adalah pada masalah ini kita jawabnya taklid itu harus juga, sungguhnya harus juga. Kalau dalam masalah ni taklid lah, masalah taklid ni mesti kena tanya dulu. Ya, kalau mufti kata boleh, bolehlah. Tapi kalau kita jenis awam mengaji, jenis ada tok guru situ, tok guru tu mufti lah. Ya, kira tok guru tu sebagai mufti lah tempat tu. Dalam madrasah dia tok guru tu lah mufti. Ya, ataupun dalam pondok dia tu tok guru lah mufti. Dia tak pergi sembahyang luar, dia sembahyang kat madrasah dia. Contohlah, sebabkan masalah-masalah tertentu. Ya, kalau sengaja tak boleh. Kalau darurat tak apa. Ya, kalau sengaja masjid dekat je, tapi dia tak nak keluar daripada madrasah, nak buat juga Jumaat dalam madrasah, tapi tak cukup 40 orang, tak boleh, kena keluar pergi masjid. Ya, contohnya madrasah kat sini Taman Jasmin, ada pelajar 50-60 orang. Ya, masjid depan tu je, Masjid Bandar Baru Senawang. Kita jangan buat kat masjid, kita buat dalam madrasah aja contoh. Boleh tak boleh? Sebab apa? Sebab tidak ada sebab untuk meninggalkan perjalanan pergi ke masjid, ya, bukan darurat dan sebagainya. Ya, yang itu tak boleh. Ya, jadi harus, bukan sunat, bahkan lagi bukanlah wajib, harus sahaja. Sunat pun tidak, wajib pun tidak. Ya, jadi sebenarnya pendapat tentang bilangan Jumaat ni banyak, ya, ada berbelas pendapat. Ya, dalam kitab Fathul Bari, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ada menulis, ya, dalam bab Jumaat ni pendapat-pendapat ulama bilangan-bilangan Jumaat. Ya, jadi ada yang kata 2, ada yang kata seorang pun ada. Seorang pun ada Jumaat, tapi tu tak dipakai lah. Ya, riwayat daripada Ibnu Hazm. Ya, Ibnu Hazm ni mazhab dia pelik sikit. Ya, Ibnu Hazm dia kata memadai seorang. Itu tak pakai lah. Ya, ini yang Imam Ibnu Hajar nakalkan dalam kitab Fathul Bari. Ada yang kata 2 orang beserta imam. Itu daripada apa? Daripada riwayat An-Nakhai ataupun daripada Imam Abu Yusuf. Ya. Kalau 3 orang beserta imam, itu daripada mazhab Hanafi. Ya. 7 orang pun ada, 9 orang pun ada, 12 orang pun ada, 20 orang. Ya, 20 orang mazhab Imam Malik, mazhab Maliki, 20 orang. Ya. Baik, 40 orang mazhab Syafi'i, 50 orang mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal, 50. Ya. Baik, 80 pun ada. Itu mazhab-mazhab yang lain ataupun pendapat imam-imam yang lain. Jadi taklid ni dia panjang. Taklid ni maksud dia kita ikut mazhab yang lain, tetapi bukanlah suka-suka nak ikut. Ini taklid. Taklid ni kita mengikut mazhab lain apabila keadaan darurat ataupun untuk maslahah umat. Maka bolehlah ulama kata bertaklid pada mazhab yang lain. Bukan suka-suka je nak ikut mazhab itu, mazhab ini, tak. Dalam keadaan darurat, ya. Tapi kalau tak darurat, tak boleh. Ya. Dia beza, ya, taklid dan talfiq. Taklid lain, ya, talfiq lain. Talfiq ni dia menghimpunkan
ataupun dia menempel-nempel, itu talfiq. Dalam sesuatu ibadah dia menghimpunkan ataupun dia menempelkan beberapa pandangan mazhab, ya, ada campur adukkan mazhab dalam sesuatu ibadah, itu talfiq. Ya, kalau taklid, dia ikut mazhab yang lain, ya, ikut mazhab lain disebabkan darurat. Boleh, ya? Baik. Jadi panjanglah cerita kalau nak cerita bab taklid dan talfiq ni, ya. Talfiq ada yang boleh dan ada talfiq yang tidak boleh, ya. Itu tak apalah, itu dalam masalah usul fiqh, itu masalah fiqh, ya. Contohnya dalam masalah kalau bernikah lah, nak bernikah tak payah wali, tak payah apa lagi. Kalau mazhab Hanafi tak perlu wali, mazhab Hanafi tak perlu wali. Mazhab apa lagi? Mazhab Maliki tak perlu apa, dia campur aduk tu lah. Dia campur aduk nak mengesahkan nikah tu, ibadah nikah dia tu, wali dia pakai mazhab Hanafi, tak perlu wali, contoh. Kemudian mazhab apa, mazhab Zahiri ke, mazhab Zahiri ke, mazhab Maliki dia tak perlu mahar, ya, tak perlu mahar. Mahar tu bukan rukun. Jadi dihimpunkan semua tu, nak buat ibadah nikah contohnya, nak mengesahkan nikah dia tu. Jadi itu namanya talfiq, mencampur adukkan mazhab, di mana kalau nikah tu di sisi Imam Syafi'i dah tak sah. Sebab apa? Sebab tak ada saksi, tak ada wali, ya. Jadi di sisi imam-imam yang lain ni, kalau dihimpunkan, bila kita kata apa, kedepankan pada sisi mazhab yang lain, nescaya pada mazhab yang lain ibadah itu tidak sah. Jadi itu dinamakan sebagai talfiq. Kalau buat talfiq yang sah di sisi mazhab lain pun sah, maka itu boleh, tak ada masalah. Yang jadi tak boleh bila talfiq, ya, bila di sisi mazhab lain jadi tak sah. Contohnya, ya, kita sembahyang daripada awal kita bab berwuduk, awal-awal mula dengan wuduk. Baik, awal-awal kita mula dengan wuduk, kita mula wuduk kita dengan wuduk mazhab Syafi'i. Bila basuh kepala, kita pakai mazhab Syafi'i, basuh sikit je, boleh. Bila basuh sikit je. Kemudian bila bab batal wuduk, kita pakai mazhab Hanafi. Sentuh suami isteri tak batal, bab batal wuduk. Sedangkan wuduk tadi pada mazhab Hanafi dah tak kira dah. Kok mana pula nak kira batal tak batal? Sebab mazhab Hanafi kurang-kurang suku kepala ke satu kepala, habis kurang begitulah. Mazhab Hanafi kalau wuduk tu dah tak sah dah. Basuh sikit je mazhab Hanafi tak sah. Begitu. Pasal sembahyang pula nanti. Jadi situ dah talfiq. Bila dah talfiq itu di sisi mazhab yang satu ni tak sah, sisi mazhab ni dah tak sah. Jadi dia dah bertembung situ. Bila dah bertembung antara mazhab, sah tak sahnya ibadat itu, maka itulah dinamakan sebagai talfiq yang diharamkan. Tak boleh lah duk campur aduk mazhab gitu, tak boleh, ya. Itu yang orang awam nak kena diterangkan elok-elok. Orang awam nak kena diterangkan elok-elok. Kenapa tak sah? Sebab apa? Sebab antara mazhab itu ada yang tidak sah. Kita kata, bukankah ikut Quran dan Sunnah, semuanya itu daripada perbuatan Nabi. Memanglah semua itu daripada perbuatan Nabi, betul. Tapi masalahnya, bagaimana kamu tahu itu adalah yang diterima perbuatan Nabi itu? Bagaimana kamu tahu itu riwayat sahih tak sahihnya? Yang diterima riwayatnya itu siapa yang buat? Baik, riwayat turuk tu banyak,
Ya, yang kata ambil wuduk begini, banyaknya begini itu kan. Itu bukannya riwayat yang jelas sangat pun. Sebab Allah Ta'ala bagi tahu dalam Al-Quran, wamsahu bi ru'usikum, sapulah kepala. Jadi sapu kepala tu banyak mana? Itu ijtihad imam mazhab. Quran sebut secara umum wamsahu bi ru'usikum. Jadi riwayat pun tak tahu mana satu yang nak dipilihnya apa semua. Lalu ulama mazhab tadi berijtihad. Jadi kita kena ikut ulama yang mujtahid, yang buat ijtihad tadi. Sebab tak semua hukum itu kita dapat daripada Quran ataupun hadis. Kerana ada hukum yang dapatnya daripada ijtihad ulama. Ya, ijtihad ulama yang buat ijtihad itu dengan ilmu mereka lah, yang cukup syarat ijtihad tu. Jadi kita kena ikut ijtihad ulama itu. Bila tak ikut ijtihad ulama itu, maka kita buat sesuatu perkara dalam keadaan jahil. Bila buat sesuatu amal ibadah dalam keadaan jahil, itu dah kira berdosa. Nampak? Yang ni yang banyak orang awam tak faham. Dia ikut dan je, ikut dengar je, cikgu ustaz itu cakap itu, ustaz ini cakap begitu. Orang suruh mengaji betul-betul tak nak. Jadi itu masalah dia. Kena pula yang dia dengar itu yang ada title dekat depan kan. Ada title doktor ke apa, tak kisahlah. Jadi kembalilah balik kepada cara pengajian tradisional yang memelihara akan ilmunya ini, akan ilmu para ulama yang diterima daripada pengikut-pengikut tabi'in sampai kepada para sahabat dan sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Maka tersambung situ, maka kita pelihara akan kaul yang mengatakan tiada sah Jumaatnya dengan sekurang-kurang dengan yang kurang bilangan-bilangannya daripada 40 lagi situ betul. Lagi haram mendirikan. Terlebih aula dan terlebih afdal kita peliharakan daripada mengerjakan yang haram. Jadi lebih baik kita pelihara daripada mengerjakan perkara yang haram ataupun terlalu banyak sangat khilaf. Memelihara akan kaul yang mengharuskan taklid jua. Jadi afdalnya kita pelihara yang haram, yang mengerjakan yang haram, daripada memelihara akan kaul yang mengharuskan taklid jua. Yang iaitu kaul dhaif. Jadi ada dua. Sama ada kita nak pelihara kaul yang kata harus taklid, ataupun kita nak pelihara kaul yang mengatakan haram. Jadi pilihlah yang pertama itu tadi, kerana kaul yang kata mengharuskan taklid itu adalah kaul dhaif, kaul yang dhaif. Tapi kena tengok panjanglah. Dalam masalah ini Syekh Daud Al-Fatani ada sebut dalam kitab Bughyatul At-Tullab, dalam kitab Bughyah At-Tullab, tentang taklid, tentang taklid. Boleh tengok dalam kitab Bughyatul Tullab dalam juzuk yang pertama, dalam juzuk yang pertama tentang taklid ada sebut dalam itu. Kita hendak taklid. Jadi saya baca sikit apa yang disebut oleh Syekh Daud Al-Fatani. Dan adalah syarat taklid itu setengahnya hendaklah kita ketahui akan masalah yang kita hendak taklid itu, apa syaratnya, apa rukunnya, apa yang membatalkannya. Itu antara syarat asas kalau nak bertaklid. Yang pertama kena tahu apa syaratnya. Yang kedua apa dia punya rukun dia. Dan yang ketiga apa yang membatalkannya. Jadi kalau wuduk tadi, kalau nak sembahyang bermula daripada wuduk, kita kena tahu apa syarat wuduk, apa rukun wuduk, apa perkara yang membatalkan wuduk, sampailah habis sembahyang. Bukan pada sembahyang je, bukan. Sembahyang dia bermula daripada awal tu tadi, iaitu
berwudu. Kalau nak taklid kena tahu itu sekurang-kurangnya. Kalau jahil yang itu, maka haramlah dia bertaklid. Mesti dia kena tahu. Ya. Dan hendaklah dipelihara akan dia. Ya. Dan setengahnya kita i'tiqadkan rajihnya kaul itu atau bersamaan dengan mazhabnya. Ya. Contoh begitu. Dan setengahnya jangan talfiq pada masalah yang tiada dikata dengan dia seorang sekali-kali daripada a'immah. Jangan buat talfiq yang tidak diperkatakan oleh imam-imam mazhab ataupun ulama-ulama mazhab. Jangan buat perkara yang tidak ada contoh daripada ulama-ulama mazhab dalam bertaklid ataupun talfiq, menghimpunkan mazhab-mazhab. Ya. Seperti contoh, seperti Imam Syafi'i bertaklid kepada seperti mazhab Syafi'i taklid kepada mazhab Hanafi sembahyang Jumaat, padahal tiada menyapu serubuk kepalanya. Dia mazhab Syafi'i, dia taklid mazhab Hanafi, nak sembahyang Jumaat, tapi wuduk dia pakai wuduk Syafi'i, maka tidak sah sembahyang dia. Ini kata Syekh Daud dalam kitab Bugyatul At-Tullab juzuk yang pertama, muka surat 207. Ya, boleh tengok dalam tu. Sebab apa? Sebab pada mazhab Hanafi, wuduk yang kita buat itu tadi tidak sah. Mazhab Hanafi sekurang-kurangnya satu suku kepala. Ya, membasuh kepala itu sekurang-kurangnya satu suku. Kalau mazhab Maliki satu kepala. Mazhab Maliki satu kepala. Mazhab Hanafi suku. Mazhab Syafi'i 3 helai rambut. Jadi wuduk kita pada mazhab Hanafi ke, pada mazhab Maliki ke, dah tak sah. Sebab ini adalah perkara ijtihadi, perkara ijtihad. Ya. Maka itu dinamakan talfiq. Nampak? Syekh Daud kata itu talfiq dah. Itu bukan lagi taklid tapi talfiq. Itu dah tak boleh. Ya. Allahu Akbar. Dan lagi adalah yang demikian itu, Allah Subhanahu wa taala a'lam. Baik, ada soalan sikit sebelum kita berhenti. Ada soalan nak bertanya? Berbalik pada wuduk Imam Syafi'i. Ya. Solat Jumaat ikut Hanafi. Macam ini Ustaz? Ya. Saya sambil cara apa Syafi'i. tak perlu pun. Jemaah tak penuh. Semuanya. Kadang-kadang darurat kan. Cukup 40. Ada yang cukup. Ada yang tak cukup. Itu dia pakai taklid mazhab yang lain. Dia balik pada yang sebelum ni tadi. Bukan yang sengaja, yang darurat. Kalau yang sengaja, ini sengaja. Talfiq ni dia buat itu secara sengaja. Itu yang haram, yang tak boleh. Yang sengaja macam orang dia mengajarkan kepada masyarakat boleh secara umum gitu je, tanpa diterangkan adakah situasi darurat ke ataupun apa bentuk situasi-situasi yang tertentu yang membolehkan taklid itu tadi. Yang membolehkan sahnya pada bilangan Jumaat, bukan pada sembahyang. Itu pada bilangan Jumaat. Kan dulu kita darurat juga kan? Jadi makanya sampai darurat begitu sekali, sembahyang 3 orang je, imam, Bilal, Tok Siak contoh, 3 orang je sembahyang Jumaat dulu. Ini dia bertaklid pada mazhab Hanafi yang mengesahkan sembahyang Jumaat sekurang-kurangnya 3 orang berserta imam. Ni darurat lah. Jadi bila darurat tu dah terangkat, maka dah boleh sembahyang ramai, maka sembahyang ramai lah. Ya. Jadi nak taklid pun, masalah bila bertaklid mestilah dalam keadaan darurat. Baru boleh taklid, bukan suka-suka nak taklid. Ya, sila. Baik, solat zuhur. Sunat solat zuhur. Sunat zuhur. Ulang balik, iringkan dia lepas Jumaat, buat zuhur.
Zuhur macam biasa. Boleh berjemaah. Ya. Tapi Ustaz, Ya. saya pernah keluar kat rantau Ustaz. Ya. Cuma kadang kurang kat keluar Ustaz. Di rantau. Di rantau. Masjid ni besar kan? Masjid semua sama pattern dia. Ya. Tapi tak sampai 40 orang. Tapi saya kata ni yang tahu saya ada yang berbooking mesti nak pindah lah. Ya. Ada kes sekali ke satu lagi saya kata ni ada yang patah-patah atau botol. Ada yang pukul semayang tak tahu. Bagaimana Ustaz? Adakah yang nak masuk sekali dalam 40 orang Ustaz? Kalau macam tu, kalau ikut yang qaul yang mu'tamadnya tadi, ya dah tak wajib Jumaat. Kalau confirm betul tak cukup 40, tak wajib Jumaat dah, buat Zuhur je. Tak perlu buat Jumaat. Kalau dia buat juga, wajib buat Zuhur lepas tu. Bukan sunat lagi dah. Kalau dia buat juga dalam keadaan tak cukup 40 orang tadi tu berserta imam, maka wajib dia ulang Zuhur. Nak buat-buatlah. Tapi lepas tu wajib sembahyang Zuhur. Sebab tadi tak cukup syarat sebab Jumaat dia dah rosak. Jumaat dia dah rosak. Tak cukup syarat. Ya. Bagaimana orang bawa ni lah. Dia ada tempat. Dia tak pastikan di mana kita esok. Tapi kalau ikutkan Sabtu, masjid tu ada lebih daripada 20 sab. Tapi sab dia tak sampai 20. Bila kita salat Jumaat, bila khutbah baca, kata 40% dalam tu mereka dengan handset terlelap. Bila Muhammad baru dia bangun sembahyang. Sah tak sah Jumaat? Jumaat tu, Jumaat dia sah. Tapi orang yang leka tu tadi hilang pahala Jumaat. Jumaat dia sah, tapi pahala Jumaat dia zero. Ya. Sah tu lebih lah 20. Iyalah. Kalau saya tak pastilah sampai dia cukup tak cukup. Ya. Sah tu tak sampai 10 sah. Sebabkan dia melarang Bercakap. tak, dia melarang kanak-kanak yang bawah daripada hari balik. Ya. Jadi sebab dia kota kampung kan. Jadi jemaah jadi kurang lah. Jadi pasal dia kurang. Bila lepas saya dah dalam mandi belakang tadi 40% dalam tu mereka mindset. Ya. Dengan gitu lah. Jadi kita kena jemaah sah ke tak sah ke. Dia sah tak sah tu mesti 40 orang. Bermula daripada takbiratul ihram sampai salam. Maknanya daripada takbiratul ihram tu cukup dah 40 orang. Cukup sampai salam. Cukup 40 orang, tak ada yang mufaraqah ke ataupun tak ada yang balik awal ke, kan? Makanya Jumaat dia sah, tapi yang duk leka tadi tu pahala Jumaat dia hilanglah. Pahala Jumaat dia tak ada. Tapi sembahyang Jumaat itu sah. Tak perlu ulang balik apa semua dah. Ya. Jelas tu. Tak macam kita boleh lah buat solat dulu. Kalau dah sah macam tu tadi, sempurna elok, ya, maka haram sembahyang Zuhur lepas tu. Haram. Saya pesan kena tadi, yang lupa tadi, tadi dekat Senawang ni, dekat sekitar ni ada 5 buah masjid. 5 buah masjid. Tak tahu masjid mana yang dulu solat dulu. Baik. Yang tu sunat dengan solat apa dulu. Dia kena ikut had qaryah yang dihadkan oleh jabatan agama masing-masing. Sebab had qaryah tak sama di antara jabatan negeri. Apa had qaryah dia? Besar mana? Jadi kena nak tahu had qaryah dia besar mana. Contohnya Bandar Baru Senawang, itu dinamakan satu qaryah. Jadi dia tak sama qaryah dia dengan apa yang berhampiran. Ada masjid kat situ buat Jumaat. Jadi kalau dia kata Marida itu tak termasuk qaryah Bandar Baru Senawang, tu tak apalah. Satu qaryah lah. Kalau qaryah masjid lah. Dia kata Bandar Baru Senawang, masjid Bandar Baru Senawang. Lebih kurang 1.5 km masjid saya. 1.5 km lagi masjid Marida. Tak sampai 1 km masjid Senawang Jaya. Jadi saya tak pasti yang had qaryah ni berapa kilometer persegi kalau di sini. Kita tak sure, kena tanya pejabat agama lah. Ya. Mesti masa dia umumkan masjid contoh macam masjid Bandar Senawang tu. Ya. Dia memang bagi tahu. Qaryah dia bagi tahu ni kawasan dia. Dia akan bagi tahu beberapa tempat. Ini masukkan ke sini untuk masjid Bandar Senawang.
Masih Bandar Baru Senawang dia beritahu pula. Taman mana. Itu. Dia akan masuk Bandar Baru Senawang. Dia bagi tu dulu. Jadi kena ambil maklumat daripada Jabat Agama. Kalau Jasmine Bandar Baru Senawang. Jasmine dah separuh ke Bandar Senawang, separuh ke Bandar Baru Senawang. Sama je saya tak tahu. Saya dengar yang Bandar Senawang tu. Jangan begitu juga. Sebab Marida dengan Senawang Jaya. Jadi kena mana pula? Itulah macam saya kata tadi. Macam Jasmine dah dengan Jasmine separuh. Jasmine dah saya tak pasti banyak bandar. Tapi separuh masuk Bandar Senawang, separuh masuk Bandar Baru Senawang. Pembina pun macam tu. Separuh masuk Bandar Senawang, separuh masuk Bandar Baru Senawang. Tapi memang mufti dah beritahu. Kalau saya tak sembahyang dekat karya, saya tak salah kan? tak boleh, tak apa, tak ada masalah. Tak ada masalah, boleh. Saya jarang sembahyang pada Sebab kalau Jumaat ni kan, kalau kata Jumaat ni jarang tak penuh masjid. Ya, jarang tak penuh masjid. Jadi kita atas sangkaan pada jemaah yang ramai itu, maka cukuplah syarat. Kalau kita tak pergi masjid Korea kita pun tak berdosa, tak salah pun. Ya, yang berdosa tu bila tak pergi sembahyang Jumaat dengan sengaja. Itu berdosa. Ya, sebab kalau sakit perut je dah tak wajib Jumaat. Kalau orang mengaji ya. Orang mengaji kitab ni, kitab musolli ke, kitab idaman penuntut ke, lapar pun dah tak wajib Jumaat. Takut pengutang pun dah tak wajib Jumaat. Sampai dalam kitab idaman penuntut, kalau dia takut berjumpa dengan orang minta hutang pun dah gugur wajib Jumaat. Boleh tengok dalam kitab idaman penuntut contoh. Kalau yang Tuan Haji tadi, kalau tak pergi Bandar Baru Senawang, duduk Jasmine kan, duduk sini. Tak pergi Bandar Baru Senawang, contoh dia pergi masjid negeri ke, sembahyang dia sah, tak masalah, boleh. Ya. Jangan risau, insya-Allah. Yang masalahnya bila duduk sebelah masjid tak pergi Jumaat, kacau. Ya. Untuk Syafi'i Ya. dibasuh pada keseluruhan Sunat. Itu perkara sunat dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Kerana menghormati mazhab yang wuduknya itu satu kepala. Jadi itu perkara sunat. Ya, macam mazhab Maliki satu kepala. Jadi mazhab Syafi'i kerana menghormati pandangan mazhab Maliki itu tadi, sunat basuh satu kepala. Kan kita pernah nampak kan orang buat basuh satu kepala. Itu sunatlah. Maka dia dapat pahala. Basuh kepala dengan telinga. Selepas tu boleh, selepas. Boleh, tak ada masalah. Kerana telinga pun sunat. Bukan perkara, bukan anggota wajib wuduk. Telinga anggota sunat. Lepas tu saya ada pernah sekali tu, ada seorang pakcik ni, kita ambil lah wuduk. Dia ambil wuduk sebelah tu, ada budak muda ambil wuduk. Budak muda tu basuh culas je telinga dia, ambil basuh. Pakcik tu tengking dia, basuh telinga molek-molek, kata tak sah wuduk. Kita senyum je lah. Tak apa, basuh lah kat mana pun. Sebab telinga tu sunat. Jangan sampai tak sah pula wuduk. Kacau macam tu. Ya. Macam wuduk Ustaz. Ya. Orang mungkin Mekah Ustaz. Selalu bukan mantap Ustaz. Tak kenapa lepas ni dia akan buat tawaf. Ya. Dalam belakang kaki dengan menguap buat Ustaz. Mana Ustaz? Baik. Itu kira darurat. Kalau semasa kita buat umrah ataupun haji, jadi bercampur, kita dah jaga dah, tetapi tersentuh juga. Dalam mazhab Syafi'i sendiri ada qaul dhaif. Qaul dhaif ni qaul yang kedua lah, qaul tsani. Qaul dhaif hanya boleh digunakan pakai ketika darurat. Jadi kalau kita tengok dalam Al-Majmu' Imam Nawawi ataupun dinukilkan Syekh Ramli pun ada nukilkan bahawa al-malmus, yang disentuh, la yabtul, maknanya tidak membatalkan. Makna yang disentuh, yang kena sentuh. Kita elok-elok dah, kita jaga, tapi ada orang tersentuh juga kita, bukan kita yang nak sentuh.
Jadi al-malmus tidak membatalkan wudu. Mana orang yang kena sentuh wudu dia tak batal. Itu kaul dhaif dalam mazhab kita. Sebelum kita katakan nak bertaklid pada mazhab Hanafi yang mana sentuh perempuan tanpa syahwat, sebelum itu dalam mazhab kita sebenarnya dah ada kaul dhaif, pendapat yang lemah, atau bagi kaul tsani, pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i, yang kaul dhaif ni hanya boleh digunakan pakai ketika darurat. Jadi orang yang disentuh wudunya tidak batal. Sebab itu bila kita ke sana, kita menggunakan kaul yang dhaif itu tadilah. Kaul yang dhaif itu tadi. Ambil wudu macam biasa. Ambil wudu macam biasa. Teruskan tawaf apa semua. Sebab benda tu darurat, susah. Tengah-tengah ramai tu nak berlari pula, keluar daripada tu nak cari pula paip air. Itu dah kira darurat lah, masyaqqah, susah. Sama juga dengan najis burung. Najis burung. Kalau kita pergi ada satu masjid di Damsyik di Syria, Masjid Umawi, tempat wuduk dia lebih kurang 100 meter, tempat solat dewan sembahyang 100 meter, tempat open. Jadi burung merpati banyak terbang. Kadang-kadang tu tak boleh nak elak dah. Nak jenjek kaki pun tak boleh, nak elak tahi burung atas tu. Dia orang nak bersihkan pun tak boleh nak bersih. Bersih sekejap 2 minit penuh balik tahi burung. Sebab dia kawasan dia open macam tu. Jadi kita bertaklid pada mazhab Maliki yang menyatakan bahawa najis burung itu tidak najis. Mazhab Syafi'i najis, tapi mazhab Maliki dia tak najis. Maka kita bila sampai dewan tu nanti sapulah. Sapu. Tapi kalau kat sana, sebelum kita nak pergi ke tempat sembahyang, dia ada sediakan stokin plastik. Lepas kita ambil wudu, kita sarung stokin plastik tu. Stokin pakai buang. Dia ada getah. Stokin jalan. Sebelum masuk dewan sembahyang, buka, buang tu sampah. Ada stokin plastik tu. Jadi nak jaga kaki daripada kena najis tu. Macam tu. Wajib orang yang ada penyakit was-was solat Jumaat. Wajib tak orang yang ada penyakit was-was main Jumaat? Sebenarnya dia dah wajib. Penyakit was-was tu bukan perkara yang menggugurkan kewajipan. Penyakit was-was bukan perkara yang menggugurkan kewajipan dia sembahyang berjemaah Jumaat. Cumanya sekiranya was-wasnya itu boleh mengganggu jemaah yang lain, maka dia tak wajib. Kalau dia mengganggu jemaah yang lain, maka dia dah tak wajib sembahyang Jumaat. Satu dia penyakit lah, yang mengganggu pula orang. Contohnya apa? Kalau dia bertakbir banyak kali sampai mengganggu jemaah. Saya ada sahabat Dia was-was. Sahabat dia sebenarnya dia kenapa dia tak sembahyang? Dia ada penyakit was-was. Dia kata kalau dia takbir kadang-kadang sampai 30 kali. Dia ada penyakit pula, dia memang ada, dia bukan dia dibuat-buat, memang tak tahu macam mana. Dia bila dia tanya dia kenapa dia tak solat Jumaat, dia cuma ada penyakit was-was. Dia pun tak visual, dia sembahyang rumah. Sebab dia takut mengganggu orang. Cuma kena tanya dia ada pergi belajar tak? Dia ada pergi belajar. Cara niat. Saya tak tahu. Jadi boleh kalau kita tu tanya dia cara niat. Cara niat tu kalau dia dapat tahu, mungkin boleh mengubati sedikit was-was dia. Yang jadi was-was ni kebanyakannya orang kita dia tak tahu cara niat masa takbir tu. Dia tak tahu. Itu yang jadi sampai takbir 30-40 kali tu. Kan? Kalau ambil wudu pun Ustaz, mandi je. Betul. Itu penyakit was teruk tu. Antara ubat dia adalah kena mengaji. Kena mengaji ubat dia. Antara ubat dia lah, nak kata sembuh tak sembuh tu lain kira. Tapi sekurang-kurangnya dia kena ambil juga ubat dia mengaji. Itulah tu ada. Saya pun ada kawan tu. Ada kawan yang kat was-was tu. Sedar-sedar tengok member masuk dah dalam kolah dah. Dia terjun kolah dah. Ada juga begitu. Allahu Akbar. Baik. Ustaz, kalau kita sapu kepala bahagian depan saja, pada mazhab Syafi'i wudu hanya sedikit rambut disapu air. Kalau perempuan tak boleh. Kalau perempuan dia kena sapu sekali dia punya sideburn, bukannya atas sahaja. Kalau perempuan dia ada sideburn yang panjang itu pun kena air pada dia. Kalau tak, wudu dia tak sah, maka sembahyang pun tidak sah. Baik. InsyaAllah kita berhenti kat sini dulu. Sepatutnya kena berhenti isyak. Ini dah kira lawan tokek, boleh kena saman ni.
Ya. Pada dah ada beritahu ustaz sampai isyak sahaja. Isyak berhenti. Kalau ada polis dalam ni kena saman dah kita. Baik. Kok gila saman pun tak saman lah. Wallahu a'lam bissawab. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa hifzal mursalin. Subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammadin nabi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah.